Seterusnya marilah kita mengambil pengajaran dan semangat daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan kewajipan yang besar di dalam Islam, yaitulah mendirikan negara kebajikan. Kebajikan yang membawa kebaikan dunia dan membawa kebahagiaan di hari akhirat. Negara kebajikan yang berbeza dengan apa yang didakwa oleh golongan sekular yang memisahkan pemerintahan daripada agama. Sama ada yang menganut fahaman kapitalisme, liberalisme barat, atau yang menganut ajaran komunisme dan sosialisme. Semuanya berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Negara kebajikan yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut acuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah taala, "Alladzina immakkannahum fil ard أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور." Yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, yakni memerintah negeri. Mereka mendirikan sembahyang. Mereka menunaikan zakat. Mereka menyuruh kepada yang baik. Dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Asas yang penting bagi negara itu ialah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dan mereka yang mengendalikan urusan negara itu mendirikan sembahyang, bukan sekadar mendirikan masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan projek yang pertama ialah mendirikan masjid yang dikenali dengan Masjid Nabawi. Tujuannya bukan sekadar mendirikan bangunan-bangunan yang indah, hiasan yang cantik untuk dilihat dan dituntun. Tujuannya ialah untuk memimpin umat Islam berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan khutbah, mendidik dan mengajar umat Islam dengan agama Allah secara mingguan, secara wajib. Menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Menerangkan ajaran Islam. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sembahyang dan pemimpin negara. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan ucapan dan arahan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melantik panglima tentera dan gubernur-gubernur daerah. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang adil. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan rezeki pemberian Allah kepada rakyat yang memerlukan pertolongan. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemimpin-pemimpin kabilah dan utusan-utusan negara asing, menyampaikan surat dan disampaikan Islam kepada mereka. Masjid bukan sekadar bangunannya. Bangunannya bertiangkan batang kurma, beratapkan daun kurma, berlantaikan pasir. Itulah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masjid itu dihidupkan dengan menegakkan agama Allah. Masjid yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa atawu az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang tidak takut malaikat kepada Allah, yang menunaikan zakat. Mudah-mudahan mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Masjid yang memancarkan cahaya Islam dan perjuangan Islam, yang menggoncangkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rum. Itulah masjid yang menjadi asas kepada pemerintahan Islam. Masjid yang membangun diri manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Bukan masjid yang dituntun dan dilihat. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berlakunya perbandingan apabila golongan munafik yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib yang berpura-pura menganut Islam, Islamnya menipu, juga mendirikan masjid yang indah, yang cantik, lebih cantik dan menarik daripada Masjid Quba yang didirikan oleh orang-orang Islam di kalangan para sahabat. Lebih menarik daripada Masjid Madinah, masjid yang disiapkan dengan atap yang baik, dengan dinding yang kukuh, selesa berada di dalamnya di musim sejuk dan musim panas. Dilantik seorang imam yang baik bacaannya. Tujuannya untuk berlakon, untuk menandingi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Abu Amir Ar-Rahib menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya datang bersembahyang di masjid itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk bersedia untuk menyusun umat Islam bagi menghadapi musuh yang terpaksa melalui perjalanan yang jauh sehingga ke Tabuk, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat datang
dan menerima undangan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendedahkan dengan wahyu yang diturunkan. Mereka yang mendirikan masjid bukan kerana Allah, tetapi mempunyai niat yang jahat untuk menentang Islam. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan mereka yakni Abu Amir dan pengikut-pengikutnya yang mendirikan masjid dengan tujuan untuk memberi mudarat kepada orang-orang yang beriman dan memberi peluang kepada musuh-musuh yang menentang Islam sejak dahulu. Mereka yang mendirikan masjid itu bersumpah, apa yang kami buat ini adalah tujuannya baik. Padahal Allah menyaksikan mereka adalah orang-orang yang bohong. Begitulah pertemuan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai asas bagi negara kebajikan untuk melahirkan pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allah membongkarkan masjid itu. Tujuan kejahatannya akhirnya bukan sahaja tidak mendatangkan berkat, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang tidak ada pahala tetapi mendatangkan dosa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara sifat kebajikan negara yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa atawuz zakah, negara yang menunaikan zakat yang dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, negara yang mengambil harta daripada orang-orang yang berada dengan tidak merampas harta mereka, mengambil sebahagian daripadanya dan dibahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Negara yang mengagih kekayaan negara dengan adil, negara yang tidak membiarkan kekayaan itu berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja, hanya sedikit sahaja diberi kepada rakyat yang memerlukan pertolongan. Apa yang dinyatakan oleh Allah dengan jelas, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Yang bermaksud, dan apa-apa harta yang diberi oleh Allah kepada sesebuah negeri, maka harta itu bagi Allah dan bagi Rasul, yakni bagi kepentingan umat, kepentingan ramai, yang wajib ditunaikan oleh amanah, ditunaikan dengan amanah, dengan perintah Allah dan Rasul. Bagi kaum keluarga yang memerlukan pertolongan, bagi anak-anak yatim yang memerlukan jagaan, dan bagi orang-orang miskin yang memerlukan bantuan, dan bagi orang-orang yang putus belanja dalam perjalanan yang memerlukan dukungan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang kaya yang tertentu sahaja. Harta kekayaan negara yang diagih dengan adil,
dengan tidak merampas kekayaan seseorang. Berbeza dengan negara komunis dan kapitalis yang diamalkan dalam dunia moden hari ini, mencuri dan merampak harta negara dan menipu rakyat dengan cara yang kasar dan halus. Kerana pemimpin di dalam pemerintahan Islam adalah pemimpin yang percaya kepada perhitungan dosa dan pahala. Adapun pemimpin dalam negara kebajikan yang tidak berlandaskan kepada Islam, tidak dikawal oleh iman yang memperhitungkan dosa dan pahala. Negara kebajikan yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah negara yang memelihara akhlak yang mulia, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kerana manusia itu bukan saja perlu disumbat dengan makanan-makanan perut ke dalam jasad. Manusia juga memerlukan makanan rohani yang mendidik akal, yang mendidik roh mereka dengan sebaik-baiknya. Maka hendaklah dikawal dengan batas-batas menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan seterusnya, negara yang ditunjuk oleh Allah ialah negara yang mempunyai masa depan hari akhirat, wawasan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi aqibatul umur. Bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Bukan negara yang perhitungannya sekadar dunia sahaja. Itulah ringkasan pengajaran hijrah yang sangat penting, yang wajib diambil dan diamalkan oleh umat Islam. Kerana amalan Rasulullah wajib diikut, bukan sekadar dibaca menjadi cerita sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan yang terbaik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah, petunjuk dan rahmatnya, dan menyebut Allah hari akhirat, dan menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya.